nilai XY dulu. Bila awak nak buat ni, saya nak sekejap. Okay, so kenapa perlu ukur kawalan tu? To use a base on which to form a plan of the area, contour and design plan of area. Maksudnya dia kita nak buat detail survey, saya kata kita kena buat traverse dulu. Traverse tu adalah kaedah untuk buat ukur kawalan. Kita nak cari dulu point XY, selepas tu baru kita cari dia punya koordinat untuk setiap features macam building, pokok, semua tu lah. Okay, so to use ni tengok yang ini adalah to use as a series of points of non-coordinate from which to form a plan of the area. Maksudnya kita menggunakan traverse untuk kita cari nilai ketinggian, nilai koordinat dan ketinggian bagi setiap features. So dia ada horizontal dengan vertical. So vertical, horizontal provided by 2 or more points on the ground, permanently or permanently mounted. Okay, dia ni kita nak cari sama ada kita menggunakan method traversing. Ni yang kita dah cover. Dia ada another method lagi adalah triangulation dengan tritellation. So ini tak perlu nak ni, tapi dia adalah method yang digunakan untuk dia cari nilai XY untuk setiap point. Ataupun sekarang kita menggunakan GPS ataupun photogrammetry punya method. So provided by benchmark in lepas tu kita kena establish tubuhkan satu vertical control juga, iaitu vertical ni refer to height information, height value provided by benchmark in or near the track to be surveyed. Maksud kita nak sediakan nilai ketinggian untuk setiap poin kawalan. Ini poin kawalan dia, dan for example awak punya location untuk detail survey ni. So ini awak kena buat kawalan kat luar dulu, and then daripada point ni awak boleh transfer dapatkan nilai setiap ketinggian dan koordinat XY untuk setiap features ni. Pastikan kawalan awak berada di luar kawasan awak nak buat detail survey macam tu. Untuk dapatkan nilai height information, height value, kita establish by leveling. So kita dah cover leveling part dalam chapter 7 dengan chapter 8. So methods lain daripada leveling, kita ada another method, trigonometric leveling menggunakan total station. Benda ni kita dah cover dalam chapter 7, dan kita akan ada satu assignment on trigonometric leveling, dan satu lagi global positioning system. Kita boleh menggunakan GPS teknologi untuk kita dapatkan setiap butiran. Tak perlu nak buat kawalan macam traverse, dia letak dekat near the building ataupun semua longkang whatsoever, features on the earth surface, dan kita boleh dapat directly X, Y dan height. Kalau menggunakan station, total station, yes, kita menggunakan traversing method. So contour ni adalah kalau pernah nampak tak dekat map kita akan ada bentuk macam ni, garis-garis ni. Ini adalah contour. Contour ni is a line drawn on a plan or map that joining points of equal altitudes or height above or below datum. Meaning that bila dia nak buat garis macam ni, dia kena nilai ketinggian yang sama. So dia boleh jadi dalam bentuk ni lah. So dia join line ni based on pada nilai ketinggian yang sama. For example, this one untuk 10 meter dia akan join macam ni lah. Untuk 20 meter dia akan join pada nilai ketinggian yang sama. So dia akan membentuk satu garisan yang tutup, close to the ni. So nanti kita akan nampak kawasan yang paling tinggi dia akan punya garis kontur yang akan kecil macam ni. So ini bentuk muka bumi yang on the earth surface, dalam ground, dekat ground. So ini yang dekat plan. Dekat map dia akan bentuk macam ni, dekat ground real dia akan jadi dia bentuk ketinggian dia lebih kurang macam ni, macam bukit sikit lah. So contour lines are shown on plans as fine line in this new color. Maksudnya dia tunjukkan macam ni. Kalau ini color dia mungkin color purple, yang ini color biru. So kita boleh nampak dia punya sequence punya line, kita nampak dia bersambung, line ikut pada ketinggian yang sama dan color dia akan sama. The vertical distance between successive contours is known as the vertical interval. So
Di antara dua ni kita panggil sebagai vertical interval. Maksudnya kat sini dia ambil beza, dia nak buat contour ni dia ikut beza pada setiap 10 meter sela dia. Interval di sela lah setiap beza 10 meter dia akan buat garis kontur. 10 meter dah habis, then dia akan cari untuk 20 meter pula. Okay, so kalau nampak macam ni, tengok ni ketinggian, kita dah ukur, for example ini satu kawasan topografi, kita dah ukur so di start ni ada 10 meter, 12 meter, so untuk 10 meter dia akan join ikut pada ketinggian yang 10 meter. Ini automatically join by software. Kalau fundamentally dia ada cara macam mana nak joinkan this line, contour line. So nampak kat sini dia bentuk macam gunung lah, ni tinggi. Kalau 61 tak banyak lah, ketinggian yang tinggi ni yang paling banyak akan sama adalah kawasan yang rendah. So the vertical distance between consecutive level surface forming the contour on map, kita panggil beza ni adalah contour interval. Setiap 10, tak bolehlah kita join semua sama kan, contoh 100 dengan 99 kita join yang sama, tak. Dia kena berbeza. Kalau macam ni contour interval dia 1 meter, every 1 meter, so every ni 100, 99, 98, 97, 96. So dia akan join by every 1 meter beza dia. So the value of contour interval depends on kita nak menentukan the interval sela contour tu based on pada, bukan menentukan macam tu saja tapi based on pada scale of the plan. Scale dia berapa, kegunaan plan tu. For example, kalau untuk highway project, untuk engineering project, kalau plan ataupun dia punya map tu scale dia 1:5,000, so contour interval dia should be 5 meter. Kalau survey engineering dia 1 meter. Sebab kalau 1 meter lagi detail lah dia punya bentuk dia ni. Kalau nak tengok macam mana kawasan landslide, dia kena detail lah Tapi kalau macam untuk buat engineering project, nak dapat view on the earth surface, pakai 5 meter pun dah cukup kawasan landai. Tapi kalau yang berbukit macam nak tengok landslide kan, so kita selalu civil engineer akan minta dalam 1 meter interval kita menghasilkan plan tu untuk contour. So the principle dia, widely contour interval show a gentle slope, ni gentle slope landai sikit. So kalau dia dekat close macam ni, dia akan menunjukkan steep slope. So untuk contour ni dekat on plan, kita tak nampak benda tu macam 3D sangat kan. Kalau ni saya nampak lah, based on pada contour yang kita hasilkan on the plan tu, untuk on the map tu, dia akan nampak timbul, kita akan nampak benda tu kawasan yang tinggi. Bila dia terlalu rapat garis contour ni, kita akan nampak dia steep slope. Bila dia nampak macam jarak-jarak, dia nampak kawasan landai. So the principle spot elevation, kita menggunakan spot elevation untuk kita join all the contour punya ni, untuk kita buat contour line. Use on map to mark unit or critical points such as peak. Apa semua ni kita nak, kita perlukan benda ni supaya kita boleh hasilkan contour on the surface based on pada nilai ni. So benda ni akan diambil during observation, spot elevation. So nampak semua sama, maksudnya 30, 35, maksudnya kawasan ni adalah kawasan yang agak rata. So contour interval, dia based on pada aras purata laut, ketinggian based on pada aras purata laut. Ini adalah nilai dekat on the ground. Spot elevation are heights between contour lines and are shown on the map. Kita akan, for example, kita akan observe di atas sekali ketinggian, and then kita pergi ke sini, kita akan observe ketinggian, kita akan observe ketinggian kat sini, kat sini, kat sini. Every dia punya sela, dia akan buat observation, and then kita akan join menggunakan by using software. When far apart, contour lines indicate a gentle slope. Kita nampak dia agak jauh sikit. So when close together, contour lines indicate a steep slope. Itu adalah contour mapping. So kita boleh nampak dekat map, kalau dia nampak agak dekat, so itu adalah steep slope. So kita boleh nampak. So ni sama juga macam ni, lebih kurang ini nak tunjukkan macam mana kita lukis on the plan dengan in real punya on the ground, dia bentuk dia macam ni. So should be on the plan or map, dia akan jadi macam ni, contour dia akan bentuk macam ni untuk ketinggian yang macam ni. So characteristic of the contour lines that are close together show steep gradients exist. Kalau ada store ni ada gradient, dia ada gradient dia punya degree.
gradient dia So dia close together. Kalau dia far apart, dia show adalah ni adalah steep slope, ni adalah flat ground. Kalau dia far apart, dia gentle slope lah, lebih kurang macam flat ground. So benda-benda tu lah engineer nak nampak. So bila dia nak buat cut and fill volume tanah, benda-benda ni yang dia akan ambil kira. Flat ground ke, steep ni ke. Kalau steep slope, bila nak buat pembangunan, dia agak banyak tanah nak kena cut, nak dapatkan flat area kan. Kalau flat area tak banyak sangat lah costing dia. Two color lines of different value cannot intersect. Maksudnya kalau tu contour line, dia nilai yang berbeza tak boleh, dia nak intersect. Silang so dia tak boleh. So single contour line cannot split into. Satu contour line, garis contour line tak boleh nak split kepada dua. Dia kena, kalau dia bersambung dia bersambung sampai dia close pada nilai, sampai dia akan cari pada ketinggian yang sama. Single contour, a contour line must make a closed circle even though it may not be within the area covered by the plan. Dia kena close dalam dia punya circle lah. Dia tak akan cari, contoh for example, saya tak tahulah, tak ada plan pula keluar kat sini. Tapi dia contour tak akan dihasilkan kalau dia beyond the area. Dia kena dalam area yang kita nak tu, kita akan select area tu. Kalau dah guna software, kita akan select area tu, and then baru kita boleh hasilkan contour dalam within area yang kita pilih tu. Tapi fundamentally macam mana dia plot contour ni, dia ada cara dia. For example, kita ada 3 point, kita nak buat contour untuk 3 point. For example, point A ketinggian dia 1.10 dan B 2.510 dan C 2.905. So A ke B, dia nak contour, setelah contour adalah 0.5 meter. So kita starting dengan 1.5 sebabnya nilai kat sini adalah 1.10. Kita starting dengan 1.5. So macam mana dia nak lukis nak buat contour line dia. Starting dengan 1.5 contour ni, kita starting dengan 1.5 tolak dengan 1.10 yang awak ni, kita nampakkan beza contour untuk awak starting ni, nilai beza contour meter dia berapa ketinggian dia, dan juga 10 meter ni 10 meter ni adalah jarak A ke B. Jarak A ke B adalah 10 meter. So beza tinggi A dengan B adalah 1.410. So awak bahagi dengan beza tinggi 1.410 dengan jarak meter yang awak, ketinggian meter yang awak nak setkan. For example, awak nak plotkan untuk 1.5 meter. So awak tolak dengan yang 1.10 starting daripada A, bahagi dengan 1.41, awak akan dapat 2.84. Pada jarak 2.84 dia akan plot nilai nilai kontur yang baru. Pada 2.0, sebab dia beza dia 0.5 meter. So pada 2.0 dia starting, dia tolak daripada 1.10, dia nak dapatkan jarak adalah 6.38. Guna rumus yang sama tapi dapat different value 6.38, and then 2.5 meter contour interval ni pula, contour ni 2.5 ni dia akan dapat pada jarak 9.93 meter. So dekat sini dia tandakan ikut pada jarak. Bila dia nak plotting contour ni, dia ada beza kat sini kan 1.10, 2.5. So dia ambil 0.5 interval. Tak boleh lah ambil 10 meter, dah jauh. Kalau ambil 1.0 pula tak besar lah nilai tak nampak kontur tu, satu kontur je dapat. Tapi kalau ambil 0.5, ini kita baru nampak kontur ni ada dua garis dia menggunakan nisbah dan kadar punya calculation. So untuk AB dah settle dan AC pun sama, kita menggunakan method yang sama, kita ambil 1.5 juga. So nanti dua ni akan join, dua ni akan join pakai rumus yang sama, dan dua ni kita dapat plotting kita dah plotting kontur tu, dan kita akan dapat macam ni. So ni garis 1.5 meter, ini adalah 2.0. Dia starting pada A ni yang nilai kecil ni. So bila kita nak plot kontur, kita akan dapat minimum value is 1.0, 1.10, and then the maximum value adalah 2.905. Kita kena tahu nilai ketinggian dekat yang kita nak plotting kontur tu berapa nilai dia. So dekat software dia akan minta minimum value dengan maximum value. So dia akan dapat tunjukkan, dan kontur interval yang kita nak, for example 0.5. So dia akan starting pada nilai 1.5 macam tu. So ini menggunakan software.
Dan ini menggunakan, kita boleh buat coding juga dalam MATLAB, tapi ini awak tak perlu tahu macam mana nak buat. Ini menggunakan software yang sedia ada. Kita boleh pakai MATLAB untuk kita compute coding untuk plot contour. Dia akan jadi macam ni. So, saya keluar dulu ah. Okay, tak apa, ini tak nak apa. Terima kasih. Okay. Bye. So untuk plot contour ni kita menggunakan color-color contour tu Okay, so kalau kawasan kalau ketinggian yang kurang yang rendah dia akan color biru, and then kalau yang tinggi dia akan color macam orange sikit So benda tu kita boleh pilih sama ada JET ke HSV ke Kalau selalunya orang pakai yang ni lah atas sekali ni ataupun kita pakai grey color ni macam ni. Kalau gelap dia rendah, kalau dia macam agak terang so dia kawasan yang tinggi lah. Okay, so itu untuk contour sebab dia ikut pada pilihan, kita nak pilih garis contour tu nak color apa, so kita boleh pilih menggunakan di specific contour plots ni punya ni dekat guna software. So kita pergi ke detail surveying. Dekat detail survey, kita ada beberapa method untuk kita perform the detail survey ni. So detail survey involves the fixing of ground details such as road. Kita nak tahu ke location, ke koordinat bagi roads, fences and building for inclusion on a plan. Kita nak masukkan dalam map dengan plan. Kalau tak nanti tak nampaklah topografi map. Tak nampak macam Google Map tu awak nampak bila awak buka Google Map dia ada rumah, dia ada jalan So kita nak masukkan semua all the features on the surface tu dalam map kita. So kita kena buat detail survey untuk menghasilkan kalau nak tahu semua koordinat untuk setiap features on the surface, kita kena perform detail survey. Okay, it may also involve a contour survey. Dia involve juga contour survey untuk tahu kawasan tu, kalau nak nampak building je kita tak tahu building tu kawasan yang tinggi ke, kawasan yang rendah ke. So kita menggunakan contour survey ni boleh nampak location tu adalah mostly kawasan yang bergunung ke, landai ke. So methods of detail survey follow the basic survey principle of working from the whole to the part. Benda ni kita buat menggunakan working from whole to the part. Saya dah terangkan dalam chapter 1. Kita buat traverse dulu and then baru kita buat detail kat dalam yang lingkungan within the area yang traverse tu lah. So there are 3 methods commonly used for detail survey. Sama ada kita menggunakan GPS method ataupun menggunakan photogrammetry pakai airborne lah. Kita fly UAV and then kita dapat image and then kita boleh process the image dan kita boleh produce map. So ini lagi cepat lah method ni berbanding radiation with total station. Sini awak tak perlu tahu pun macam mana nak buat benda ni. Ini just your for information. Awak tak perlu nak buat benda ni pun sampai awak kena ni. Tapi yang the most important adalah traverse. Bila awak nak buat certified plan, awak kena buat traverse dulu and then buat load. So itu. Tapi ini for your information macam mana detail survey tu. Okay, simbol kita is used to describe the details on the map or plan. Kita menggunakan simbol dalam kita nak menginterpretasikan plan tu dalam bentuk simbol. Kita tak boleh buat simbol kita tak boleh buat bentuk rumah real, bentuk rumah tu dalam plan. Kita boleh kategorikan dia sebagai kita boleh buat dalam bentuk simbol. So simbol ni can be represented by, kita boleh bagi point. Selalunya point ni macam pokok, tiang elektrik, line ni macam jalan, dia buat line untuk jalan. So polygon ni untuk building, selalu untuk close punya features macam building, tasik, so itu adalah polygon. Ataupun teks ni macam nak letak nama jalan, nak letak keluasan, ketinggian, so kita pakai teks. Number and kind of detail will be shown on the map depend on scale. Maksudnya ke semua benda ni, simbol ni besar ke kecil depend pada scale yang map tu. Yang saya kata tu lah, kalau small scale, simbol nampak kecil. Kalau this large scale, simbol nampak macam besar, nampak real lah, macam nampak real. Okay. Tapi depends. Okay, kalau global positioning system, dia directly dapat, awak duduk kat point-point ni, awak terus dapat directly nilai ketinggian dan nilai XY. So kalau macam banyak-banyak macam ni, for example this one, mungkin awak setkan ini adalah
Point 297 ni adalah gunakan AutoCAD sampel. So dapat semua nilai, dapat point ni, then drafter dekat office tu akan join semua detail ni, bentukkan jalan, mungkin ini adalah jalan, ini adalah bangunan. Okay. So sama ada kita nak menggunakan photogrammeter atau LiDAR. LiDAR ni lagi mahal lah, setengah juta. Bila dia dah fly tu dia nampak lagi detail compare pada image biasa ya, yang menggunakan airborne yang macam drone tu. Tapi drone ni hanyalah platform yang digunakan, kita boleh attach kamera biasa, kita boleh attach LiDAR. So benda tu untuk national mapping and the production of contour plans for extensive ground area, untuk kawasan yang besar, luas. Kalau total station kita contoh, for example total station kita nak ambil butiran dia, features dia 1 UTM, mungkin dalam seminggu ke 2 minggu baru settle. Tapi by using this one, airborne ataupun photogrammetry punya konsep, kita boleh dalam 1 hari 2 hari dah siap. Sebab dia terbang, dia boleh cover, lagi tinggi dia terbang, lagi besar location yang dia cover. So ini adalah contoh image yang dia dapat, tengok kawasan ni luas. Kalau menggunakan total station, 1 hari ini je baru boleh siap. Mungkin yang second day kat sini dia boleh cover. So benda tu banyak pro and con, tapi the most accurate adalah menggunakan total station compared this aerial punya method. Ini adalah radiation with total station, di mana awak punya titik kawalan, for example point traverse awak dekat sini, and then menggunakan point traverse ni menggunakan nilai bearing dan jarak dia, awak set dekat awak punya total station, and then awak ambil semua features ni. Awak buat target awak untuk bearing hadapan, semuanya adalah features butiran-butiran macam pokok, building, manhole semua. So menggunakan dipanggil sebagai radiasi. So total station ni dia ada, sebab dia boleh record semua data yang awak ambil untuk butiran ni, dia boleh record dalam total station. Sebab dia ada combination between electronic theodolite dengan EDM. EDM ni, so dia boleh observe bearing dengan distance, digitally observe and record distance, horizontal direction and vertical direction. Vertical direction ni nak menentukan ketinggian untuk setiap target-target ni semualah, bearing hadapan. The site to details akan radiate from the occupied station. Occupied station yang kat sini lah, for example awak dirikan awak punya total station kat sini, and then awak boleh cerap. Ini pandangan backside awak dah setkan guna total station, and then awak dapat awak ambil target awak. This method is efficient if data collected is used to record. Maksudnya dia efficient kalau kita menggunakan alat ni untuk record semua data. Kalau kita tulis manually agak sakit jugalah. So the point and identities and their associated description. Maksudnya kita ada coding. For example, this one awak buat pokok ni, awak buat TR. TR is pokok. So awak tahu, awak boleh letak simbol pokok bila awak nak buat lukis plan. Drafter nak lukis plan. So vertical distance, horizontal distance and direction. So ni menggunakan, for example, jenama Trimble. Ini jenama Trimble, dia ada data collector. Dia letak dekat sini dan dia boleh savekan semua all the observation data recorded. So ni kalau tengok macam ni, kita menggunakan labeling dengan traverse. Setiap ni kita boleh dapat ketinggian dan juga X, Y dan juga height. Kita menggunakan labeling method untuk dapatkan ketinggian setiap point ni, and then kita pakai traverse untuk dapatkan X dengan Y coordinate. Macam inilah, daripada point sini awak ada nilai X, Y dan height. So bila awak dapat, awak menggunakan nilai X, Y, height awak ni, awak observe untuk target awak ni semua butiran-butiran. For example, ini adalah line untuk tasik. Tasik lah. Tasik ni awak nak dapatkan bentuk tasik ni macam mana. So ambil point sini, ambil point sini, ambil point sini. Awak boleh kira, tapi sebenarnya kita kira menggunakan software. Kita masukkan nilai X, Y dan height dekat sini yang awak dapat daripada labeling dengan traverse. So boleh transfer kat sini, akan dapat nilai X, Y dan height. Kita boleh kira dia punya koordinat dan juga height. So basic dia adalah dia menghasilkan bearing dengan distance, dan satu lagi menggunakan labeling kita boleh dapatkan nilai ketinggian.
Ini adalah untuk dapatkan nilai ketinggian total station, tapi dengan syarat kena ambil nilai ketinggian instrumen. Kita target kita berapa nilai dia, ketinggian target, vertical distance berapa, vertical angle berapa, horizontal distance berapa dan slope distance berapa. Then baru kita boleh kira reduce level pada setiap target yang awak ambil cerap tu. Ini nanti saya akan berikan awak assignment group untuk kira ketinggian menggunakan trigonometry height, menggunakan total station. Ini dia tadi ini secara in real dia instrument height ini, and then target height ini adalah beza ketinggian di antara A dengan B. Lepas tu kita ada horizontal distance yang kita cerap, and then kita ada vertical angle yang kita dapat daripada total station, and then slope distance. Okay, so itu saja untuk this chapter. Okay dah semua? Okey doktor. Okay, boleh scan dulu attendance. Doktor, Atira dia tak masuk kelas sebab dia pergi yang cucuk vaksin tu. Okay, tak apa. Sebab dia ada bagi tahu saya rasanya si cucuk tu vaksin Sebab tadi dia ingat nak masuk kelas, lepas tu dia dah pergi pukul 11 tadi dah pergi HKL. Pukul 10 tadi dia dah gerak. Doktor, Okay. Just Fahim punya scan attendance yang mana? Dekat mana? Oh ya, dia punya ni sahabat saya. Kejap saya ambilkan untuk dia